Hai, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Murid tahun 4, 5 dan 6. Malam ni untuk tahap 2 pula. Semalam tahun 1, 2 dan 3. Okey, suara cikgu clear ke? Sound check dulu. Sound check, suara clear atau tidak. Kalau clear, tulis clear. Kalau tak, kata tak, kita adjust balik. Sekarang ada lebih kurang 330 orang sedang live. Jadi 340 orang sekarang minta tolong share dulu ya. Suara clear, alhamdulillah. Share dulu. Sebabnya ramai lagi yang tak tahu cikgu buat live dari FB baru cikgu. Ni FB baru cikgu, FB lama kena block. Jadi minta tolong share dulu bagi ramai orang join. Kesian orang duk cari kelas cikgu tak jumpa. Jadi tolong share. Bila awak share, orang lain pun nampak lah. Angel Bitrisha Ranjing dari SK Pusat Lawas Sarawak. Hai Angel. Wah, Angel nama dia. Bidadari gitu. Ataupun malaikat gitu. Okey. Amani dari Penang. Share dulu Amani tu. Semua yang join minta share dulu. 400 orang kita mulalah. Dah 80 dah ni. Idlan Syahmi SK Taman Melati 2. Ada Idlan SK Taman Melati 2. Cikgu pernah mengajar dulu tu 6 tahun dia kat situ. Damia Kristina SK Tanjung Malim. Damia Kota Tinggi. Mia pun ada. Syaimak Kalisha. Nordia Hamidah. Cahaya Zunaira ni dia share. Dia dah share dah. Haris Isyad dah share. Darjah 4 dari Melaka ni. Orang lain tak share lagi ni. Dari Tawau pun ada ni. Syarifah Nur Zahira. Alia Adriana dari Kuala Lumpur SK Manjalara. Share dulu Alia Adriana. Koyong Pulau Pinang. Orang Pinang pun share. Bagi orang Pinang lain nampak juga. Siti Nur Farhana tahun 4 SK Cahaya Baru Kaisara. Ni share juga. Aina Kaisara dia dah share dah. Bila share dia akan keluar kat sini share. Maknanya orang itu dah share. Ramai lagi tak share ni. Patutlah tak ramai orang join malam ni. Auni Amani SKBK Batu Kawan. Okey, Auni share dulu. Auni Muhammad Hafiz tu pun share. Okey, Muizuddin Kota Tinggi. Muizuddin. Ilham Raisha semalam baru masuk tahun 5. An Aziz Raisa dari Kedah. Raisa dia dah share dah. Dia dah share dah. Ahmad Zakrul dari SJKC Siu Ching Lahad Datu Sabah. Di sekolah Cina pun join kelas cikgu juga. Share dulu sekolah Cina ke, sekolah Tamil ke, sekolah Vietnam ke, semua boleh share. Okey, murid tahun 4 ready? Dah 400 orang, kita mula terus 400 orang, boleh mula dah. Nanti kita main quiz ke sikit nantilah. Okey, semua orang duduk tegak. Pandang depan. Pandang depan. Pandang depan. Slow. Patutlah slow. Tak ramai sangat orang. Kena kuat sikit jawab tu. Semangat sikit. Pandang depan. Okey lah, boleh lah. Okey, kita nak mula. Sebelum mula mesti bagi salam dan ucap selamat sejahtera. Okey, murid-murid Islam sila bagi salam. Ikut cikgu. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid semua. Dan untuk murid-murid non-Muslim, kita ucap selamat sejahtera. Okey, ikut cikgu. Murid Islam pun boleh ikut juga. Selamat sejahtera Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Tanpa buang masa, 418 orang sedang live sekarang. Jom kita belajar. 400 orang ni satu dewan tu. Okey, yang baru join terus share. Terus share. Laila Rozita Razak share juga. Tu dia dah share. Ada ramai lagi tak share. Anak-anak Fauzan dan Tini. Mak ayah dia nama Fauzan, mak dia nama Tini pun share juga tu. Sarmila Firdaus, saya dah share. Bagus keluar nama share. Noli Nuraliza, Naufal Zafran and Kalisha Zahran pun share juga tu. Hirshini dari Pahang belum share tu. Hirshini tu. Share dulu Hirshini.
Gurpreet Kaur. Kita ada juga yang Sing. Bangsa Sing ada, Kadazan, Bidayuh, Iban, macam-macam lah. Melayu, India, Chinese, macam-macam kaum join kelas kita. Tak ada masalah. Sebab kelas kita kelas matematik, semua kaum pun boleh. Kawan cikgu yang berada di Belgium pun join juga. Semalam orang dari Singapura join. Saya dari Singapura, dia tulis. Hari ni hari salam matematik. Hari ni 19 hari bulan 6. Untuk murid tahun 4, tahun 4 siap tak kerja rumah? Kena buatlah. Malam ni kita nak belajar menolak dah. Menolak pecahan. Okey. Tulah. Nak tolak apa? Tolak pecahan. Tolak pecahan. Macam mana kita nak tolak benda yang pecah? Okey, macam mana kita nak tolak benda yang pecah? 450 orang dah. Okey, teruskan share. Nanti biar sampai 1000 orang. Boleh tak? Kalau 450 orang ni share, dia boleh jadi sampai 700-800 orang. 700-800 orang masuk tu, dia share lagi, dia boleh hit 1000 orang. Tapi dia tak tahu boleh hit ke tak malam ni. Semalam tahun 123 bagus, ramai share. Semalam 1200 paling tinggi waktu tahun 123. Dami Amani dah share dah lagu. Iris Erina pun dah share. Yang share ni cikgu baca nama. Yang mana sempat dah, ada juga tak sempat. Hafiz dari Sungai Petani Kedah pun dah share. Nur Alia Zahira, Alia Zahirah ni, Alia Zahirah pun share juga. Nur Erini Mustafa Kamal, wah, dia pun dah share. Rizal Rashid, saya Ratu. Hai Ratu. Cikgu pernah tonton video Ratu. Ayah awak post kali di FB tu, cikgu tu pernah tonton video Ratu. Ratu hebat. Dia punya public speaking dia bagus. Dia punya keyakinan dia bercakap sangat bagus. Cikgu suka. Ratu Frida Rania. Yes, cikgu pernah tengok video awak. Ayah awak pernah share. Ayah awak kawan cikgu tahu. Cikgu pernah jumpa dia beberapa kali. Seorang yang sangat hebat, Cik Rizal. Okey, kita teruskan dengan tolak pecahan. Tolak pecahan, murid tahun 5, tahun 6 ada lagi tak kuasai. Jadi elok sangat kalau ada murid tahun 5, tahun 6 yang join sama kelas tahun 4 malam ni. Sangat-sangat elok. Kenapa? Sebab ini basic. Ini asas. Awak tak kuasai tahun 4, tahun 5, tahun 6, awak tak boleh kuasai juga. Kenapa? Sebab awak dah tertinggal waktu tahun 4. Yang pertama sekali kita belajar nombor bulat. Nombor bulat menolak pecahan. Apa maksud nombor bulat, cikgu? Nombor bulat, apa nombor yang tak ada peratus, tak ada perpuluhan, tak ada per, ataupun tak ada pecahan. 1 nombor bulat, 2, 3, 4, 5 semua nombor bulat. 100 nombor bulat tak? Nombor bulat. 1,000,000 nombor bulat. 345 nombor bulat. Apa nombor kita panggil nombor bulat. Nombor bulat, melainkan dia ada perpuluhan. Kita tak panggil nombor bulat dah, kita panggil nombor perpuluhan. Melainkan 3/7 bukan nombor bulat, itu pecahan. Melainkan 25%, bukan nombor bulat, itu nombor peratus. Faham? Good. Nombor bulat katakan 1 tolak 3/8. This is the nombor bulat. Ini nombor 1 nombor bulat, ini nombor pecahan. Macam mana nombor bulat nak tolak nombor pecahan? Tak boleh. Sebab dia tak sama. Dalam matematik, kebanyakan operasi, kebanyakan masalah, kebanyakan soalan, untuk selesaikan kita kena samakan dia. Ni nombor bulat, ini pecahan. Tak sama, tak boleh kahwin. Ni nombor bulat, ini pecahan. Bila tak sama, dia tak boleh. Tak boleh nak buat apa-apa operasi. Dia kena sama baru boleh buat operasi yang sama. Seekor kucing, seekor ikan. Takkan kita nak bagi makanan yang sama? Tak boleh. Ikan ada makanan dia, kucing makanan dia. Jadi macam mana kita nak buat juga operasi ni? Ada soalan ni, habis tu takkan tak jawab. Kita kena samakan dia. Nombor bulat kita tukarkan kepada pecahan. Faham? Nombor bulat itu kita akan tukar kepada pecahan. Satu ini bermaksud bila kita tukar, kita ambil nombor ni, kita jadikan dia, kita jadikan penyebut orang sebelah. 1 ialah 8/8. Apa maksud per? Maksud per ialah bahagi 8 bahagi 8 adalah 1. Faham? Kenapa 1 dan 8/8? Sebab 8 bahagi 8 adalah 1. Faham? Boleh?
tolak 3/8. Sekarang boleh tolak ke tak boleh? Cuba jawab. Yes, boleh. Kenapa boleh? Ini pecahan, ini pecahan. Sebab kedua boleh tolak. Sebab kedua boleh tolak, no, penyebut dia sama. Pecahan nak tambah atau tolak, penyebut mesti sama. Mesti sama. Dah sama, kita boleh tolak. Tolak 8 tolak 3, 5. 8 tolak 8, 8. Yang bawah kita tak tolak pecahan kita tolak ataupun tambah nombor di atas sahaja. Boleh faham? Senang kan? Very, very easy. Gitu. Ada 524 orang tak? Okay, 524 orang ni kalau share, kita boleh pergi sampai 700 malam ni. Okay, nombor 2. Contoh kedua, 1 tolak 1/5. Macam mana? Sama macam tadi. 1 ini kita tukarkan kepada pecahan menjadi apa? Menjadi apa? Dia tak jadi 8, dia jadi orang ini. Jangan awak kata, 1 dapat 8 juga ke situ. No, salah. Betul lah, 1 tu boleh buat dapat 8. Tapi kalau kita buat gini, macam mana nak tolak? Tak sama. Jadi kita tak payah ambil dapat 8, kita ambil dia terus. Kita ambil dia terus. Kenapa ambil dia? Supaya boleh terus tolak. Faham? 1 ialah 5/5. Tolak 1/5, terus dapat jawapan 4/5. Boleh kecilkan? Tak boleh. Inilah jawapan kita. Faham? Boleh. Next. Itu senang je. Pecahan ni bila awak kuasai, dia jadi susah bila awak tak kuasai. Nombor 3. Nombor 3 katakan 5. Nombor bulat dia 5. Nak tolak dengan 3/7. Macam mana cikgu? 5 ni. Bukan 1. Ni 1 senang lah. Pun senang. Kita ambil 1 je. Kita ambil 1 je. Bila kita ambil 1 je, nombor bulat kita tinggal 4. 1 tadi jadi apa? 1 tadi jadi orang ini. Jadi 7/7. 7/7, 1. 1 tambah 4, 5. Dapat balik 5. Faham tak? Faham ke tak? Pandang dia faham? Kuat sikit. Pandang dia faham? Good. Bagus. Faham dah tu? Dah faham dah? 5. Kita ambil 1 je. 1 tadi jadi 7/7. Balance dia 4. 4 tambah 1, 5 balik. Baru kita tolak dengan 3/7. Okay, 4 kekal. 4, 7 tolak 3, 4/7. Boleh kecilkan? Tak boleh. Inilah jawapan kita. Siap. Wih, senang cikgu. Memang senang kot. Senang bila awak faham. Bila awak dah faham, kena terus buat latihan. Bila buat latihan, awak akan ingat sampai mati. Kalau awak tonton dia, awak tengok dia malam ni, faham. Cikgu bagi kerja, awak tak buat, confirm. Cikgu berani potong buku dah. Minggu depan cikgu suruh buat, awak tak boleh buat. Kenapa? Awak hanya ingat sekejap. Otak kita, memori kita boleh, dia ada ingatan sementara, ada ingatan kekal. Ingatan sementara ni, yang bila benda tu berlaku, kita ingat pada waktu itu saja. Sama juga sekarang, awak sedang tonton cikgu sedang mengajar, awak faham, awak ingat segala formula, segala ilmu cikgu ajar. Bila benda ni akan hilang balik. Bagaimana kita nak pindahkan daripada memori sementara kepada memori kekal? Macam mana? Bila kita buat latihan. Kita dah faham, faham buat latihan. Esok buat lagi faham, lepas tu dia akan jadi ingatan kekal. Minggu depan cikgu tanya, cikgu tak payah ajar, cikgu terus tulis soalan, dia terus boleh buat. Kenapa? Dia dah ada ingatan kekal. Tapi orang yang malas buat latih studi, cikgu bagi kerja tak buat, confirm dia hanya ingat sementara. Dia akan hanya simpan dalam memori sebentar, dia hilang balik. Cuba awak bayangkan, awak ingat balik memori apa benda yang cikgu awak ajar dulu. Ada banyak benda awak lupa. Kerana apa? Sebab awak kurang buat latihan. Bila awak buat latihan balik, baru teringat, itu aku pernah buat dah soalan ni. Itulah ingatan kekal, dikeluarkan balik. Faham? Pandai depan. Kita pergi pada soalan yang lebih mencabar. Soalan yang lebih mencabar itu macam mana? Soalannya nombor 4.
3, 1, 4 per 5. Oh, nombor bulat dan pecahan kita panggil nombor bercampur. Nombor bercampur 1, 1 per 5. Macam mana nak selesaikan? Nombor bulat tolak nombor bulat, pecahan tolak pecahan. Itu 3 ni kita tolak dengan 1. 4 per 5 kita tolak dengan 1 per 5. Faham? Ada orang dia buat gini, 4 per 5 tolak 1. Mana satu betul? Ni kan ni betul? Dua-dua betul. Siapa nak buat gini pun betul, siapa nak buat gini pun betul. Tapi cikgu nak buat gini supaya awak jelas, supaya awak lebih jelas. Baik, 3 tolak 1 dapat jawapan 2, 4 tolak 1, 3 per 5. Boleh kecilkan? Tak boleh. Inilah jawapan akhir kita. Faham? Boleh? Okey. Kita ada 570 orang sekarang. Yusuf Mikael Al-Abkari tahun 4 tu tak share lagi tu. Dia belum share lagi. 2, 3 per 5. Ya, ada yang dah jawab dah. Bagus. Itu maknanya dia dah ingat. Kemudian kita akan pergi kepada kita pergi kepada tolak berulang. Kita pergi kepada tolak berulang, maksudnya dia tolak berturut-turut. Ada contoh dalam tu, awak tolak berturut-turut. Itu pergi kepada tolak pecahan yang berturut-turut pula. 7 2 per 7 tolak 1 per 7 tolak 3, 4 per 7. Tu dia. Nak tolak 2 kali ni macam mana cikgu? Boleh? Senang juga. Kita buat one by one. Kita buat yang ini dulu. Yang ini sabar. 7 lah. 2 tolak 1, 1 per 7. Dah siap tolak. Baru kita tolak dengan 3, 4 per 7. Nombor bulat tolak nombor bulat, 7 tolak 4, 3, 4. 1 per 7 tolak 4 per 7. Macam mana pula sekarang ni cikgu? 1 tak boleh, nak tolak 4, tak cukup. Bila tak cukup, kita pinjam. Kita minta, oi aku tak cukup ni, aku ada 1 per 7 je, nak tolak 4 per 7. Minta dengan 4. 4 ni dia bagi 1 tinggal 3. Sini dia ada 3, dia bagi 1 tu berapa? 1 dia nilai 7 per 7. 7 per 7 kan 1. Kenapa dia jadikan 7? Sebab ni nombor 7. Faham? Tambah 1 per 7. Kenapa tambah 1 per 7 ni? Ni kita dah punya ni. 1 per 7 ni kita yang punya. 7 per 7 ni kita ambil 1 kat sini. Boleh faham? 3, 7 per 7. Ni 1. 7 per 7 1. 3 tambah 1, 4. 1 per 7 kita lah. Tolak 4 per 7. Oh, jadi nampak banyak. Sebenarnya tak banyak pun. Bila awak dah faham, awak boleh skip dah yang ni. Jadi macam ni, 3, 8 per 7 tolak 4 per 7. Jawapan dia ialah 3, 8 tolak 4, 4 per 7. Dah siap. Tu dia lah, masa ingat tak? Aduh. Masa mencemburui ni. 583 orang sekarang kita ada di secara live. Okey, 583 orang ni nak share, boleh share dulu. Sementara tu cikgu letak nombor akaun untuk orang yang nak bagi sagu hati. Yang nak bagi sagu hati boleh bawa cikgu pin dulu. Okey, cikgu dah pin satu post. Siapa-siapa nak bagi sagu hati RM1, RM2, RM10, cikgu terima dengan gembira. Okey, kita nak bagi hadiah kat orang lagi. Okey, semula. Penolakan berulang. Okey, penolakan berulang. 8. Contoh 8. 1 per 5 tolak 3 per 5 tolak 2, 4 per 5. Okey,
Kita buat yang ini dulu. 1 dan tolak 3 tak boleh. Pinjam yang ini 7, tinggal 7. 1 yang dia pinjam itu, 1 yang dia pinjam itu jadi berapa? 5/5. Dia jadi orang sebelah. 5/5 tambah 1/5, 6/5. Ini kita tukar kepada ini. Siapa tak faham macam mana ni boleh jadi 7, 6/5? Siapa tak faham? Rujuk sini. 8 kita pinjam 1, tinggal 7. 1 yang kita pinjam itu ialah 5/5. 5/5 tambah 1/5 jadi 6/5. 7, 6/5. Faham? Kalau tak faham, kena ulang balik video ni. Tolak 3/5. 6 tolak 3, jawapannya ialah 7 3/5. Dah siap? Belum? Yang ini pula. Tolak lagi 2 4/5. 7 tolak 2, nombor bulat tolak nombor bulat, dapat 5. 3/5 nak tolak dengan 4/5 tak boleh, tak cukup. 3 tolak 4 tak cukup. Pinjam lagi. Oi, pinjam ke aku 1. Bila dia pinjam 1 tinggal 4, 1 itu jadi 5/5 lagi. Jadi 4, 8. 5 tambah 3 kan 8. 8/5 tolak 4/5. Jawapan akhir kita ialah 4/5. Boleh faham? Ke dah keliru, dah pening? Okey, kita ada 2 lagi contoh sebelum kita tamat nombor 4. Nombor 5. Okey. Nombor 5 ada soalan awak dia bagi tempat kosong di tengah. 3 1/3 tolak berapa sama dengan 1/3. Tempat kosong di tengah. Kamera kita okey? Okey. Okey. Nak tolak berapa dapat 1/3? Ini senang sahaja. Bila tempat kosong di tengah, kita pindahkan dia ke sini, yang ni pindahkan ke sini. 3 1/3 tolak 1/3 sama dengan berapa? Nombor bulat tolak nombor bulat. Sekejap. Sekarang cikgu salah. Nombor bulat tolak nombor bulat. Pecahan tolak pecahan. 3 tolak 1, 2. 1/3 tolak 1/3 jadi sifar. Jawapan kita ialah 2. 1/3 tolak 1/3 adalah 0/3. 0/3 orang tak tulis. Takkan jawapannya 2 0/3. Orang tak tulis sifar per 3. Sifar bahagi 3 sifar. Jadi 2 je. Jawapan kita adalah 2. Tiga tolak 2, 1. 1/3, 1/3. Betul tak? Faham? Boleh. Okey. Yang terakhir, yang paling advance. Weh, 600 dah kita. Cikgu buku apa? Buku teks. Cikgu mengajar menggunakan buku teks. Okey. Cikgu mengajar menggunakan buku teks tahun 4. Ada orang tak tahu lagi, mesti murid baru. Teka-teki cikgu. Sabar. Kau ni asyik teka-teki je. Belajar dulu. Last. Soalan last. Soalan last matematik, lepas tu kita teka-teki. Okey. Oh, kita dah 600 lebih rupanya. 600 dah. Terus share. Nampak tak? Bila awak share, orang yang tak jumpa kelas cikgu dia boleh jumpa. Daripada tadi 400 orang tu, sekarang 600 lebih dah. Terima kasih yang share tu. Noli Noraliza tu, share. Dia jawab mantap Pak Abu. Dia komen mantap Pak Abu. Nah ya Pak Karim. Nah ya Pak Karim tak share ni. Ya faham cikgu. Yes faham. Saya masih tak faham. Alamak, Syarudin Hashim ni. Syarudin Hashim ni kawan cikgu di sekolah menengah lagi. Ayah dia bijak. Ayah dia sekolah sama penuh. Hebat. Nanti suruh tanya ya. Cikgu tak boleh nak ulang banyak-banyak. Sebabnya kita masa kita suntuk. Awak kena ulang balik. Video ni. Mesti awak faham macam mana nak penukaran. Yang terakhir ni soalan paling tricky. Soalan paling susah lah kiranya. Kira-kira gitu. Kira-kira agak susah. Kenapa dia agak susah? Kerana penyebut dia tak sama. Sekarang semua contoh, semua penyebut sama. Soalan seterusnya penyebut tak sama. Macam mana tu cikgu? Contohnya 5 1/2 tolak
1/2/3 tolak 1/3/4. Dah lah 2 kali tolak. 2 kali tolak tu kita dah boleh buat. Sekarang apa masalah cikgu? Masalah dia di sini. Ini penyebut 2, ini penyebut 3, ini penyebut 4. Penyebut tak sama. Macam mana nak buat? Sabar. Kita selesaikan one by one. One by one. Satu demi satu kita kena selesaikan. Okey, 5. 1/2 tolak 1/2/3. Nombor bulat tolak nombor bulat, pecahan tolak pecahan. Oh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Nak tolak pecahan, syarat utama penyebut mesti sama. Ini 2, ini 3. Sama ke tak? Tak sama. Bila tak sama, kita samakan dia. 2 kita darab orang ni. 2 darab 3. 1 pun kena darab 3 juga. 3 kena darab orang ni. 3 darab 2. 2 kena darab 2 juga. Dia ikut. Baru kita boleh buat 5. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. Tolak 1. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Tu dia. Faham? Faham? Sekarang penyebut dah sama kan? Boleh tolak? Boleh. Nombor bulat tolak nombor bulat. 5 tolak 1, 4. 3 nak tolak 4, tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak cukup. Duit RM3 nak beli barang RM4, tak boleh. Bila tak boleh? Ni tadi. Pinjam 1. Oh, pinjam 1. Sini tinggal 3. 1 yang dipinjam tadi jadi 6/6. 6/6 jadi 1. Kenapa kita tukar pada 6? Ni nombor 6. Sebab tu kita ikut penyebut sebelah. 6 tambah 3 jadi 9. Jadi 3, 9/6 tolak 4/6. Boleh tak tolak? Jawapan kita ialah 3, 9 tolak 4, 5/6. Dah siap? Belum. Ni tak siap lagi, baru siapkan ni. Panjang ni cikgu. Yes, yang ni agak panjang. Okey, tapi bila awak dah mahir, awak boleh skip ni. Awak boleh skip banyak step. Okey, ini cikgu bagi tunjuk asas ni. Sekarang 3, 5/6. 3, 5/6 ni jawapan yang kita tolak pada sini. 3, 5/6 nak kena tolak 1, 3/4. Nak kena tolak 1, 3/4. Nombor bulat tolak nombor bulat, pecahan tolak pecahan. Oops. Kenapa oops? Nak tolak pecahan tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana penyebut dia tak sama. Ini 6, ini 4. Okey. 6 darab 4, 5 darab 4, 6 darab 4 darab 6, 3 darab 6 baru sama. Dia akan jadi 24. Tapi sebelum tu, sifir 6. Sifir 6, dalam sifir 6 nombor apa paling kecil yang sama dengan sifir 4? 1, 6, 6, 2, 6, 12, 3, 6, 18, 4, 6, 24. Sifir 4 apa yang ada dalam sifir 6? 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 6, 2, 12. Nampak? 6 darab 2 je, tak perlu darab 4. Kenapa? Sebab 6 darab 2, 12. 4 kena darab dengan berapa jadi 12? Darab dengan 3. Faham? Kenapa darab nombor berbeza? Tak kisah darab nombor berbeza pun. Kenapa tak darab nombor sama macam contoh tadi? Mana contoh tadi? Ni. Kenapa tak darab nombor sebelah? Sebab nombor ni paling kecil. Lagi senang. Okey. 3, 5 darab 2, 10. 6 darab 2, 12. Sebab darab. Tolak 1, 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. Sama ke tak sama? Sama dah. Sama dah. Bila sama boleh tolak tak? Boleh. Nombor bulat tolak nombor bulat. 3 tolak 1, 2. 10 tolak 9, 1/12. Sudah siap. Sudah siap. Boleh kecilkan? Tak boleh. Ini jawapan akhir kita. Boleh faham tak? Yang ni agak tricky. Agak rumit lah. Awak kena banyak latih tubi. Awak kena ulang balik video cikgu untuk fahamkan.
Okey, cikgu tak boleh pergi lebih jauh dah, 8.40 dah. Murid tahun 5 nak belajar apa nanti? Okey, dah, teki dulu. Sebelum teki kerja rumah. Dia faham cikgu. Okey. Muka surat 79, soalan 1 dan 3. 1, 2, 3 teruslah. Buat latihan banyak sikit. Muka surat 79, 1, 2, 3. Siapa yang dah buat dengan cikgu dia, siapa dah buat dengan cikgu dia, buat lagi sekali. Jangan tiru jawapan yang cikgu bagi. Siapa dah belajar dengan cikgu sekolah dia, dia dah buat kat rumah. Tapi dalam kelas cikgu ni, awak buat lagi sekali. Cikgu sama je. Yes, buat latih tu biar sama, awak akan lebih mahir. Cikgu saya nak tiru yang kerja sekolah lah. Jangan. Kalau awak tiru sampai bila-bila, awak tak pandai. Awak buat balik. Cikgu saya dah buat sendiri, saya betul semua hari tu. Tak apalah. Betul semua hari tu, buat kali ni mungkin ada silap, ada cuai. Mungkin betul semua juga, good. Cikgu saya buat hari tu banyak salah. Saya buat kali ni lagi banyak betul, lagi bagus. Faham? Buat juga. Siapa yang dah buat dengan cikgu dia di sekolah, tetap kena buat dalam kelas cikgu. Okey, itu sahaja untuk malam ini. Cikgu tanda dulu. Letak teka-teki. Teka-teki, teka-tekuk Okey. Murid tahun 4 tadi. Tahun 5, tahun 6. 689 dah. 689 orang dah. Teka-tekinya berbunyi macam ni. Dia gerak, kita gerak. Kita henti, dia gerak juga. Kita bergerak, dia pun bergerak. Kita berhenti, dia masih bergerak. Kalau dia berhenti, kita mati. Apa dia? Apa? Kita gerak, dia gerak. Kita berhenti, dia bergerak. Dia berhenti, kita mati. Apa dia? Bayang-bayang salah. Jam salah. Degupan jantung. Nafas, betul, jantung. Nafas salah. Jantung ni kalau dia berhenti, kita akan mati. Kita bergerak, dia bergerak, kita berhenti, cikgu stop, dia bergerak lagi. Okey, yang kedua. Teka-teki yang kedua. Hujung. Dunia kita besar kan? Kat ujung dunia ada apa? Di hujung dunia ada apa? Jawab. 962. Hujung dunia ada apa? Hari akhirat. Ada betul lah. Bijak-bijak lah budak-budak ni. Murid tahun 4, 5, 6 ni pandai-pandai. Susah cikgu nak main teka-teki, dia tak boleh jawab. Apa lagi ya? Sekejap lagi pula. Okey, cukup dulu untuk tahun 4. Jumpa lagi. Sebelum kita tamat kelas, pandang depan. Duduk tegak sikit. Ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Murid tahun 5, jumpa sebentar lagi. Okey, bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam murid-murid tahun 5. Tahun 5 dah kita. Murid tahun 5. 9 dekat 840 dah. Dekat 850 dah. Lewat dah kita ni. Duk main teka-teki yang murid tahun 4 tadi. Kita ada 500 orang murid tahun 5 malam ni bersama kelas cikgu. Okey, tak buang masa, kita bagi salam dulu, duduk tegak. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam. Murid-murid non-Muslim, kita ucap selamat sejahtera. Selamat sejahtera Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Nanti tahun 6 pula kita main teka-teki. Tahun 5 tak sempat main teka-teki. Siapa nak join main teka-teki murid tahun 5, tunggu sampai murid tahun 6 sebab kita lewat dah. Kita terus garap dengan perpuluhan pula. Minggu lepas kita belajar tambah, minggu ni kita belajar darab perpuluhan. Kita nak masuk kepada darab perpuluhan. Mula-mula kita masuk darab mudah. Darab mudah perpuluhan, okey? Pandang depan. Jawab kuat sikit ya cikgu, murid tahun 5 tu. Kuat sikit. Pandang depan. Good. Kita nak sambung ni. Mana marker? Darab perpuluhan. Bagaimana nak mendarab perpuluhan? Kita belajar darab mudah dulu. Apa maksud darab mudah? Darab dengan 10, 100 dan juga 1000. Nombor 1 yang disifat. Nombor ni paling mudah nak darab. Tak kisah perpuluhan ke, nombor bulat ke, memang mudah. Contoh yang pertama ialah 4 perpuluhan 42 darab 10. 4,42 darab 10. Jadi 4,42 kita buat bentuk lazim darab 10 macam ini. 2 darab sifat, 4 darab sifat, 4 darab sifat, 2 darab 1, 2, 4 darab 1, 4, 4 darab 1, 4. Jawapan kita ialah sifat 2, 4, 4. Nak letak titik kat mana? Cara nak letak titik, kita kena kira titik. 1, 2 titik, 1, 2 titik. Dah siap jawapan kita ialah 44,2. Sifat belakang titik kita tak letak. Kalau letak ikut betul tak? Betul. Tapi orang kata kurang cerdik. Orang murid yang bijak dia tahu dah sifat belakang sekali titik tak payah letak. Jadi 44/2 je. Ini lagi tepat. Yang ni betul? Betul. Cuma kurang tepat. Cikgu kata darab ni senang lah. Buat senang, panjang nak buat. Okey. Kita buat cara senang. 4,42 darab 10. Bila darab dengan 10, 100 atau 1000, kira sifat je. Berapa sifat? Satu sifat, satu kali lompat ke kanan. Titik ni yang kena lompat. 4,4,2. Kasih tak? Sama. Ni je, ni panjang. Nampak? Senang ke susah? Sangat-sangat senang. Cikgu dapat markah tak? Awak buat gini dapat markah penuh juga. Buat gini dapat markah penuh juga. Okey, contoh kedua. 1,325 darab 100. Tak payah buat bentuk lazim, panjang. Kita kira titik. Kira titik lagi senang. Ada berapa sifat? 1, 2. 2 sifat, 2 kali lompat. Nak lompat ke kanan ke kiri? Kalau darab, lompat kanan. Kalau kiri, kalau bahagi, lompat kiri. Darab, dia lompat ke kanan. Dia jadi nombor makin besar. 1, 2. Titik akan berada di sini. Jawapan kita adalah 1,3,2,5. Dah siap? Sudah. Dapat markah penuh tak cikgu buat gini? Markah penuh. Faham? Senang kan? Okey. Nombor 4.
25,4137 darab dengan 1000. Oh, tu dia. Panjangnya nombor nak darab situ. Darab dengan 10, 100, 1000, cikgu kata senang. Kenapa senang? Kita alih titik je. 1, 2, 3. Berapa kali kena gerak? 3 kali gerak. Kanan ke kiri? Kanan. 1, 2, 3. Titik baru kita berada di situ. Jawapan kita adalah 25,413.7. Dah siap? Sudah. Betul? Betul. Tak percaya, tekan kalkulator. Kalau salah, awak datang potong rambut cikgu. Bagi botak pun tak apa. Faham? Dah. Tu dia cikgu. Ni ya, darab dengan mudah. Kalau ada darab selain pada nombor ni, macam mana cikgu? Boleh. Kita belajar darab perpuluhan selain daripada 10, 100, 1000. Okey? Untuk murid tahun 5. Contoh nombor 5 dah pula. 32 darab dengan 47.123. Nombor mana nak letak ke atas? Nombor yang panjang. Nombor pendek kita letak kat bawah. Jadi nombor ke atas, jangan buat 32 darab dengan 47132 gini. Jangan. Ni nombor besar kat bawah. Tak betul, tak sesuai. Boleh buat, tak sesuai. Yang paling tepat, nombor besar dulu ke atas. Nombor yang panjang, nombor yang banyak. Darab 32 macam ini, baru betul. Cara kalau letak 32 ke atas, kurang tepat. Okey, nak darab nombor mana dulu? Anggap nombor ni tak ada, darab 2 dulu. 3 darab 2, 62 darab 2, 41 darab 2, 27 darab 2, 14 naik 1, 4 darab 2, 8 tambah 1, 9. Dah siap. Siap darab dengan 2, kita kena pula darab dengan nombor 3. 3 darab 3, 9. Kena letak bawah dia. Bawah nombor 3 ni. 3 darab 3, 9 kat sini. Jangan letak kat ujung 3 darab 3, 9, 2 darab 3, 6, 1 darab 3, 3, 7 darab 3, 21, 2 ke atas, 4 darab 3, 12, tambah 2, 14. Garis tambah. 6, gerbuk jatuh. 4 tambah 9, 13, naik 1 atas. 1 tambah 2 tambah 6, 9. 4 tambah 3, 7. 9 tambah 1, 10. Naik 1 atas. 1 tambah 4, 5. 1 gerbuk jatuh. Dah siap? Belum. Kenapa belum? Ni ada titik. Mana jawapan awak mesti ada titik juga. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Dia berada di sini. Gitu cara nak letak titik. Jangan main hentam dia letak. Kena kira 1, 2, 3, 1, 2, 3 titik. Dah siap? Sudah. Betul? Betul. Boleh? Boleh tak nombor 5? Kalau boleh, kita teruskan dengan malam ni dah harap je lah. Bahagi ni termasuk minggu depan. Kita masuk ke contoh. Okey, dia bagi anu kat depan. Ada soalan awak anu kat depan. Apa itu anu? Apa-apa unknown number. Dia tulis katakan M. M darab dengan 15.23 sama dengan 152.3. Berapa M? Gitu. Okey, kita tengok nombor ni nombor yang sama. Jawapan nombor yang sama, beza dia titik. Titik dia bergerak berapa kali? Bergerak sekali je di sini. Bermaksud dia darab berapa? Dia darab 10. M sama dengan 10. Dah siap. 10 darab dengan 15.23 dapat jawapan 152.3. Faham tak? Tak. Ni kan darab 10, dia gerak titik je. Tadi kita belajar gerak titik tadi. Okey, contoh nombor 2. S darab dengan
7,253 sama dengan 725,3. Nombor ini sama. Nombor 7, 7, 2, 2, 5, 5, 3, 3. Nombor ini sama. Beza dia titik. Titik yang awal ni duduk sini, titik ni duduk sini. Dia gerak berapa pergerakan? 1, 2. Mesti dia darab dengan dua nombor yang ada sifat. S sama dengan 100. Faham? Kenapa 100? 100 darab dengan nombor ni, dia akan gerak dua kali. Jawapan dia 725,3. Itu. Faham? Boleh? Boleh ikut tak? Itulah kisahnya malam ni. Tak laju tekan. Awak murid tahun 5 dah. Bukan murid tahun 3, bukan murid tahun 2. Cikgu kena laju, cikgu kena anggap awak dah faham. Awak dah ada asas. Cikgu kena anggap begitu. Kalau cikgu ajar dari basic, sampai bila-bila tak habis. Asyik dah ajar basic tahun 3, tahun 4 je. Jadi cikgu kena anggap, I assuming all of you dah kuasai basic di tahun 3 dan 4. Okay? Sekarang last, contoh terakhir. Contoh terakhir katakan 125,3 darab dengan 47. 125,3 darab dengan 47. Tulis balik 125,3. Dia sama macam darab biasa. Sama je. Bezanya waktu jawapan akhir kena letak titik. Itu je. Buat macam darab biasa ni. 3 darab 7, 20. 1, 1 kat bawah, 2 kat atas, 5 darab 7, 3, 5, 3, 6, 3, 7. 2 darab 7, 14 tambah 3, 17. 1 darab 7, 7 tambah 1, 8. Darab pula yang 4, 3 darab 4, 12 naik 1, 5 darab 4, 20, 2 plus 1, 2 darab 4, 8, 9, 10. 1 darab 4, 4 tambah 1, 5. Sama macam darab biasa. Sama sahaja 1, 9, 8, 8, 5. Cuma beza dia, darab perpuluhan mesti ada titik kat jawapan. Kat mana titik dia? Satu nombor titik, satu nombor titik. Ini jawapan kita. Boleh faham? Boleh? Kan? Sama macam darab biasa. Bezanya waktu kita nak letak titik saja. Cikgu rasa cukup dulu untuk murid tahun 5 malam ini. Kita dah pukul 9. Murid tahun 5 belajar sekejap je. Sekejap lagi. Waktu murid tahun 6 kita main teka-teki. Boleh? Boleh ke tak? Okey. Nanti waktu tahun 6 kita main teka-teki. Okey, murid tahun 6 stay tune, sabar, tunggu. Nanti suruh mak ayah ambil gambar waktu awak belajar. Lepas habis dia live ni, cikgu akan buat satu post di FB. Cikgu suruh mak ayah letak gambar awak sedang belajar. Minggu depan awak boleh tengok video awak sedang belajar. Cikgu akan tunjuk secara live macam video tadi. Boleh? Okey. Kerja rumah muka surat 77. Nombor 1 dan 2. Kerja rumah muka surat 77. MS 77 nombor 1 dan 2. Buat semua. Nombor 1 dan 2. Sikit je. Okey. Okey, itu saja murid-murid tahun 5. Pandang depan. Pandang depan. Bila tamat belajar kena ucap terima kasih. Okey, ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Jumpa lagi minggu depan. Esok ada kelas abacus. Siapa nak join boleh join. Okey, murid tahun 6, kita jumpa 5 minit lagi. Lepas tu kita main teka-teki. Okey.
murid-murid tahun 6, jumpa lagi di kelas ke-12 dah malam ni. Wah, 12 malam berturut-turut lah. 12 kali dah kelas kita secara live di wall FB Cikgu. Macam-macam tempat dah kita buat. Cikgu rakam di wall Cikgu. Cikgu pernah juga buat di Langkawi kelas Abacusnya. Cikgu pernah rakam di studio. Cikgu pernah rakam juga live di pejabat kawan Cikgu. Dah masuk kelas ke-12 kita malam ini. Macam mana anak-anak tahun 6? Sihat? Boleh? Daripada ribu-ribu orang tinggal makin sikit makin sikit. Cikgu daripada akaun pertama kena blok, buat akaun ketiga kena blok, buat akaun keempat kena blok. Ni sekarang ni akaun kelima. Akaun FB Cikgu yang kelima untuk kelas live kita. Cikgu terpaksa buat juga akaun banyak supaya dapat buat kelas live. Oh, murid tahun 6 malam ni ada 300 orang. Wih, ramai 300 orang ni. Kalau dalam dewan tu penuh satu dewan. 300 orang belajar dengan cikgu malam ni. Okey. Yang 300 orang dah share ke belum? Share bagi orang lain pun tonton juga. Kita dah masuk kepada topik rebate kan. Okey. Murid tahun 6 kita banyak guna buku. Cikgu tak banyak sangat menulis sebabnya soalan awak banyak penyelesaian masalah sekarang ni. Okey. Jadi semua murid ambil buku teks. Murid tahun 6 ambil buku teks tahun 6. Buka muka surat 71. Muka surat 71 murid tahun 6. Okey. Muka surat 71. Tajuknya kenali diskaun. Kenali diskaun, bil, rebate dan invoice. Rebat. Kalau biasa kita sebut rebate kan. Rebat. Dalam bahasa Melayu dia rebat ke ribat. Rebat kot. Ribat dan invoice. Biasa kita sebut rebate kan, rebate. Apa itu diskaun? Apa itu bil? Apa itu rebate? Apa itu invoice? Awak kena tahu 4 benda ni. Soalan ni biasanya tak masuk dalam soalan FSA dulu. Soalan ni sekadar pengetahuan asas awak. Nanti awak pergi kedai, awak tahu apa itu diskaun. Diskaun adalah potongan harga yang diberi untuk sesuatu barangan. Siap Ambil tisu. Okey. Okey, maafkan cikgu, bersin tadi. Baik, 4 benda: diskaun, bil, rebate dan juga invoice. Awak kena tahu apa itu diskaun. Ini ingat, diskaun ni adalah potongan harga. Diskaun adalah potongan harga berdasarkan persen, berdasarkan peratus. Diskaun mesti berkait dengan peratus. Contoh, cikgu beli baju ada diskaun 50%. Baju cikgu harga RM40. Kalau dapat diskaun 50%, cikgu hanya bayar RM20. Itu adalah diskaun. Rebate adalah sejumlah wang yang diberi untuk kita dapat diskaun. Bukan dapat diskaun, dapat pengurangan harga. Kalau diskaun dia mesti dengan peratus, rebate dia tak semestinya peratus. Contoh, awak biasa pergi beli kat kedai, kalau lebih harga belian awak lebih RM50, awak akan dapat kupon rebate RM3. Lebih RM50, awak beli RM60 pun dapat RM3, beli RM50 pun dapat RM3, beli RM70 pun dapat RM3 je. Itu je. Kalau awak beli 100 baru dapat lagi sekeping, baru dapat RM6. Itu kita panggil rebate. Berbeza, dia tak ada main diskaun. Kalau awak beli RM55, awak dapat rebate RM3. Awak boleh tebus terus, awak cuma bayar RM52, ataupun awak bayar RM55. Esok awak datang beli barang harga RM10, bagi kupon rebate, awak hanya bayar RM7 sebab ada kupon rebate RM3. Boleh beza? Diskaun mesti dengan peratus. Saya nak beli kereta harganya RM50,000, ada diskaun 10%. Diskaun 10% adalah RM5,000. Jadi cuma bayar RM45,000. Itu ialah diskaun. Rebate satu kupon. Ambil kupon ni nilai dia RM1,000, boleh beli kereta. Awak beli kereta harga RM50,000 pun dapat kurang RM1,000, beli kereta harga RM10,000 pun dapat kurang RM1,000, beli kereta harga RM100,000 pun dapat kurang RM1,000 je. Sebab awak ada kupon rebate yang berharga RM1,000 sahaja. Boleh beza? Boleh beza? Faham?
antara diskaun dan rebate? Kena bezakan antara diskaun dan juga rebate. Rebate adalah kupon yang diberi fixed amount. Fixed amount. Contoh lagi, banyak contoh cikgu bagi nak bagi awak faham. Awak datang ke kedai cikgu ada kedai gadget. Kalau beli RM100, cikgu bagi kupon rebate RM10. Jadi ayah awak beli telefon harga RM300, dapat 3 keping kad rebate harga RM30. 10. Dia bawa balik telefon. Esok awak datang, awak beli headphone harga RM50, awak guna kad rebate 3 keping tu, awak bayar RM20 je. Faham? Nak guna sekeping boleh, guna sekeping dulu hari ni, bayar RM40. Esok nak beli benda lain pula, nak beli speaker, boleh rebate lagi, boleh guna kad rebate lagi, boleh guna kupon lagi. Faham? Kena bezakan. Yang ketiga, bil. Bil itu apa? Bil adalah selepas pembayaran awak akan dapat bil. Bil itu senarai barang yang awak beli, itu adalah bil. Okey. Bil adalah penyata. Kalau tulis sini, bil adalah penyata bertulis tentang pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima. Mak awak pergi Maidin beli barang, dapat bil panjang-panjang barang dapur. Pergi NSK dapat bil, beli kasut dapat bil. Semua belian mendapat bil. Semua belian, bahkan bayar tiket tol pun boleh minta bil. Ada bil dia, ada resit dia. Itu adalah bil. Yang terakhir adalah invoice. Okey, yang ini kita pergi go through je, bagi awak tahu je, sekadar ilmu je. Invoice itu apa? Invoice ialah maklumat barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan dicatatkan secara terperinci. Muka surat 74. Semua orang buka muka surat 74, tengok contoh invoice. Apa beza invoice dengan bil? Berbeza. Hampir sama, berbeza. Invoice awak akan dapat walaupun awak tak bayar lagi. Bil awak hanya dapat bila awak bayar je. Awak dah bayar, beli-beli barang, bayar baru dapat bil. Invoice belum bayar dah dapat dah invoice. Kita order. Contoh cikgu ini ada kedai, ataupun cikgu di sekolah, cikgu order dengan pembekal buku. Cikgu order buku matematik 300 biji, buku saiz 500 biji. Pembekal akan hantar invoice ke cikgu. 300 biji buku harga dia berapa, 500 biji buku saiz harga dia berapa. Jadi cikgu kena bayar. Invoice dah keluar awal. Invoice keluar awal sebelum bil lagi. Boleh faham? Boleh beza. Diskaun peratus, mesti berkait dengan peratus diskaun. Rebate, kad kupon rebate yang fixed amount tetap. Kalau RM5, rebate RM5 je boleh kurang. Okey. Bil, setelah awak bayar, awak akan dapat bil barang apa awak beli. Invoice, dia hantar dulu. Invoice ni berapa yang kita kena bayar, itu adalah invoice. Baik, tengok muka surat 75. Selesaikan masalah bil, rebate dan invoice. Okey, ada satu contoh. Cikgu baca je. Di sebuah kedai jam, setiap pelanggan akan menikmati diskaun sebanyak 20%. Nampak? Diskaun mesti berkait dengan peratus. Bagi setiap pembelian jam tangan. Encik Ashraf hendak membeli jam model P. Kira wang yang dapat dijimatkan oleh Encik Ashraf. Berapa harga jual jam itu selepas diskaun? Harga model P 450, model Q 800. 20% diskaun, 20% daripada 450 adalah RM90. 10% 45, 20% adalah RM90. Jadi dia cuma perlu bayar RM360. Encik Ashraf kena bayar. Dia jimat RM90 sebab ada diskaun 20%. Kalau dia beli jam Q, berapa dia kena bayar? Jam Q RM800. 10% adalah 80. Buang je 10. 10% 80. Harga penuh 800 tu 100%. Kalau 10% buang 10, RM80. 20% 80 tambah 80 adalah RM160. Jadi kalau dia beli model Q, dia dapat jimat RM160. Dia cuma perlu bayar RM640 sahaja. 800 tolak 160, RM640. Cikgu congak je. Macam mana cikgu boleh congak yang cepat? Cikgu selalu buat latihan lah. Awak kena buat latih tubi yang banyak. Baik, kita pergi pada muka surat 76. 76 adalah invoice. Invoice. Contoh invoice.
Encik Din membuat pesanan kepada syarikat murni seperti tercatat dalam invoice yang ditunjukkan. Jika pada bulan Jun beliau memesan 2 kali bilangan kamera yang sama jenis dan 2 buah pesen pencetak yang sama, berapa jumlah bayaran invoice? Harga sebuah kamera adalah 2,380. Kalau beli 2 kamera 2,380. Mesin pencetak 1,365. Dia beli 3 mesin pencetak 365. Dia kata 2 kali bilangan kamera yang sama. Jadi mula-mula dia beli 2 kamera, kali kedua dia beli lagi 2 kamera. Jadi total dia 4 kamera. Pencetak pula kali pertama dia beli 3 pencetak, kali kedua dia beli 2 lagi pencetak. Jadi 5 pencetak. Okey. Jadi 5 pencetak yang dia beli. Kenapa dia kata 2 je mesin pencetak ni? Dan 2 buah mesin pencetak pada bulan Jun. Sebentar, semula cikgu baca semula. Pada bulan Jun beliau memesan 2 kali bilangan kamera yang sama dan 2 mesin pencetak. 2 je mesin pencetak, tak payah tambah yang mula-mula tu. Dia suruh buat invoice bulan Jun. Cikgu salah faham. Okey. Cikgu salah faham tadi. Dia kata dia suruh buat invoice bulan Jun. Dia dah ada invoice bulan Mac. Dia nak invoice bulan Jun. Dia kata dia beli kamera 2 kali ganda. Bermaksud dia beli 4. Pencetak dia beli 2. Jadi butiran dia kamera 4, harga seunit 2,380. 4 darab 2,380 dapat 9,520. Mesin pencetak 2, 1,365, 2, 730. Total invoice adalah 10,250. Itu total invoice yang bulan Jun. Faham? Baik. Seterusnya kita pergi pada bil yang tak lengkap. Best ni main ni. Yang ni selalu keluar. Bil macam ni selalu keluar dalam peperiksaan. Jadual yang tak lengkap di bawah adalah sebahagian daripada barang yang dibeli Puan Nimas. Susu RM35, dia beli 2 susu RM35, harga RM70. Mentega, tak tahu berapa harga seunit, dia beli 2 mentega, harga tak tahu, jumlah tak tahu. Puan Nimas membayar. Yang ni cikgu tunjukkan depan. Yang ni best, yang ni selalu keluar dalam peperiksaan. Yang ada satu bil yang tak lengkap. Bil yang tidak lengkap. Ini kena macam teka-teki. Kuantiti. Sini ialah kuantiti. Sini ialah barang. Sini ialah harga seunit. Sini ialah harga. Okey, dia beli apa? Dia beli 2 unit susu tepung. Dia tulis susu lah, panjang dia tepung. Harga seunit RM35. Jumlah dia RM40. RM70. Okey, sekarang yang ini rahsia. Yang ini dia rahsia. Jumlah. Dia beli 2 unit mentega. Harga rahsia, harga seunit rahsia, harga total rahsia, jumlah rahsia. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita baca lagi soalan lanjut. Dia bagi tahu tak muka surat 77 muka surat 77 tahun 6. Puan Nimas membayar RM100 dan menerima baki RM15. Dia bayar 100. 100 ni dia bayar. Baki dia RM15. Baki. Bila kita dapat tahu duit dia keluarkan RM100, baki dia RM15, kita tahu jumlah harga barang tu berapa. Tolak je. RM100 tolak RM15, 85. Kita dah dapat sini RM85 jumlah yang dia kena beli. Faham? Bagaimana kita dapat RM85? Kita tahu dia bayar 100 dapat baki RM15, bermaksud harga barang adalah 85. Bila dah dapat sini, kita akan dapat sini berapa?
Kenapa? 85 tolak 70 adalah 15. 70 harga susu, 15 harga mentega, dapat 85. Harga seunit berapa? 15 ni 2 unit mentega. 15 bahagi 2 adalah RM berapa? RM7.50. 1 unit mentega RM7.50. 2 unit mentega RM15. RM15 tambah RM70, RM85. Betul lah Puan Limas, bagi 100 dapat baki RM15. Jadi dah terlerai teka-teki kita. Ini teka-teki dalam matematik, kena cari jawapan. Okey, 277 orang murid yang sedang menonton secara live, cikgu harap boleh faham. Untung daripada 5 tin jualan susu, tepung dan 2 mentega adalah RM51. Jualan bagi 2 tin susu dan 2 buku mentega mendapat untung RM24. Kita jualan setin susu tepung. Untung jualan setin susu tepung. Tu dia. Tu dia. 12 susu 2, mentega 2. Dia menggunakan algebra. Soalan ni susah ni. 3B tu. Untung 5 tin susu tepung dan 2 mentega ialah RM51. Jom kita tengok soalan B pula. Soalan ni tricky gila. Soalan ni memang kebat. Dia kata nombor 3B, untung daripada jualan 5 susu tin dan 2 mentega ialah RM51. 5 susu 2 mentega. 5 susu 2 mentega sama dengan RM51. Kalau dijual balik dapat untung. Untung daripada jualan 5 susu dan 2 mentega ialah RM51. Jualan 2 tin susu dan 2 mentega dapat RM24. Kalau 2 susu 2 mentega sama dengan RM24. Dia tanya 1 tin susu tu berapa ringgit untung. Berapa hitung untung jualan 1 tin susu. Jadi dia buat mengikut algebra, menggunakan kaedah algebra untuk dapat jawapan. Macam mana nak guna kaedah algebra? 5 susu. Mula-mula dia beli 5 susu. Dia buat gini. Susu, mentega, yang terakhir sekali ialah untung. Okey, 5 susu, 2 mentega, untung dia RM51. 2 susu, 2 mentega, untung dia RM24. Okey, ini kaedah algebra. Bagaimana dia nak mencari jawapan 1 tin susu. Memang keliru. Memang soalan ni keliru, soalan yang kebat. Dia tolak 5 tin susu, tolak 2 tin, baki dia 3. 2 tin tolak 2 tin, sifar. RM51 tolak RM24, dapat RM27. Jadi RM27 ni adalah untung untuk 3 tin susu. Untung jual 3 tin susu akan untung RM27. Dia tanya 1 tin susu. 1 tin susu berapa ringgit? 27 kena bahagi 3. 9 darab 3, 27. Bermaksud 1 tin susu untung RM9. 1 tin susu untung RM9. Mentega berapa? 1 mentega berapa? Siapa boleh jawab 1 mentega berapa? Bila dah dapat 1 tin susu RM9, kita tahu 2 susu sini dah mesti RM18. RM18 untuk 2 tin susu. Balance dia RM6. 24 tolak 18, RM6 untuk 2 mentega. 1 mentega sama dengan RM6. 1 mentega RM6 untung. 2 mentega RM12 untung. 1 mentega RM3 untung.
2 mentega RM6 untung. Ha, 2 mentega RM6 dia untung. RM6 tambah 18 24. 1 mentega RM3. Ha, hebat tak soalan tahun 6? Hebat. Kalau awak tak kuasai sifir bahagi, awak tak lancar lagi, pecahan awak out lagi, peratus awak tak kuasai, awak tak boleh jawab soalan termasuk algebra. Ni dah masuk algebra. Algebra kan. Cara pengiraan ni adalah cara pengiraan algebra. Ha, nampak? Okey, ke mana? Dah pening dah? Sabuk dah kepala dah? Ha. Kalau dah pening, kita bagi kerja rumah terus. Sekejap lagi teka-teki. Muka surat 78. Surat 78. Kita buat 3 soalan, boleh? Ada 5 tu. A, C, E. A, C, E. Siapa yang dah buat dengan cikgu dia kat sekolah, buat lagi sekali. Jangan tiru yang lama. Pastikan awak betul kali ni. Kalau kali itu dah betul, kali ni mesti betul lagi. Kalau kali itu salah, kali ni mesti betul. Kalau kali itu tak buat, kali ni mesti buat. Kalau kali itu buat tapi salah, kali ni jangan salah dah. Boleh? A, C, E, S. Muka surat 78. Okey, cukup dulu untuk tahun 6 malam ini. 9.30 dah kita. Cukuplah tahun 6. Tahun 6 topik berat ni. Topik dia dah masuk topik-topik berat. Mula-mula ringan. Lepas tu bil tak ada masalah. Diskaun tak ada masalah. Rebate dah faham. Invoice dah faham. Bila masuk soalan dia, dia memang soalan dia dah hebat. Soalan penyelesaian masalah yang hebat. Cikgu nak buat pun, cikgu pun mula-mula agak pening juga. Kena refresh balik. Faham? Jadi 256 orang lagi ada. Tahniah kepada 256 orang yang stay bersama kita sampai akhir rancangan. Teka-teki untuk 259 orang ni. Benda apa? Kita nak dapatkan dia punya susah. Nak usaha, kena susahnya usaha. Tapi bila dah dapat, kita buang. Tu dia bahan. Benda apa? Kita nak dapatkan dia cukup susah. Bersusah payah kita usahakan, tapi dapat kita buang. Apa dia? Jawab murid tahun 6. Murid tahun 6 soalan susah sikit. Mana ni? Tak ada orang menjawab lagi ni. Duk main stiker je ni. Banyak main stiker semua orang ni. Kenapa duk main stiker ni? Adib main stiker. Banyak Adib ni. Daniel SP pun banyak main stiker. Tak ada duk main stiker dah. Jawab soalan tu. Ke cikgu jadi hang dia cikgu ni? Ada jawapan. Ilmu sampah tai hidung. Mandan Muhammad kata. Betul, tai hidung. Pandai betul lah murid tahun 6 ni. Tai hidung, kita nak dapat susahnya korek. Susah. Dapat tak? Bila dapatnya kita buang. Kan ada orang dapat makan. Kan ada dapat simpan dalam wallet. Mana ada? Kita nak dapat susah, tapi bila dapat kita buang. Itulah dia tai hidung. Teka-teki seterusnya. Hang tak di cikgu. Cikgu tak nampak jawapan. Teka-teki seterusnya. Antara langit dan bumi. Langit ke atas, bumi kat bawah. Antara langit dan bumi, apa dia kat tengah-tengah? Ada apa kat tengah? Antara langit dan bumi, ada apa di tengah-tengah? Jawab. Antara langit dan bumi, ada apa kat tengah-tengah dia? Tak keluar jawapan. Dan Qmi Kim lah dulu jawab ni. Nur Hidayah, betul. Langit dan bumi. Pandai lah. Semua dah dapat jawab ni. Geramlah aku. Okey. Apa dia? Dia pergi, dia terbang. Waktu balik dia berenang. Apa dia? Waktu pergi dia terbang. Waktu balik dia berenang. Jawab pandai sangat. Waktu pergi dia terbang, waktu balik dia berenang. Yang ni semua orang dapat jawab. Dan bijak lah pun di tahun 6 ni. Manusia salah. 3 titik. Apa benda 3 titik ni? Awan salah.
Nur Aisyah jawab betul ni. Bijak Nur Aisyah. Mata kail. Mata kail dah, mata kail orang mancing. Orang mancing tak umpan, terbang pergi mata kail. Blup, masuk air. Ikan makan dia tarik dia berenang datang. Mata kail. Aduh, bijak dah tahun 6 ni. Okey. Lagi. Teka-teki lagi ke? Last. Last ni soalan susah sikit. Cikgu tulis lah soalan ni. Cikgu tulis soalan ni. Soalan ni susah sikit. Tahun 6 kan? Nampak hebat sangat kan? Kita test soalan susah sikit. Susah sikit. Ayah Alia ada 4 orang anak perempuan. Ayah Alia ni ada 4 orang anak perempuan. Nampak? Anak pertama dia nama Nana. Anak kedua dia nama Nunu. Anak ketiga dia nama Nini. Anak keempat dia nama apa? Wah, tu dia. Pandai sangat. Jawab soalan terakhir ni yang paling susah. Kalau pandai jawab juga hebat lah. Ni buat acara ni aku tunggu juga. Hidayah je semua. Siapa contoh ni? Malah aku main teka-teki yang tahun 6 bijak sangat. Bijak sangat lah awak. Aduh, semua jawab betul ni. Nah, nama anak dia ialah Alia juga. Kenapa? Ni ayah Alia kan? Alia. Kelas lah soalan teka-teki ni. Cikgu confirm tak ada orang boleh jawab soalan paling susah atas dunia. Soalan ni cikgu reka sendiri. Okay? Kena ingat betul-betul lah. Cikgu ulang. Cikgu tak nak ulang soalan ni. Okay. Ready Ready. Kena cakap mengira tau. Kena cakap mengira. Soalan ni kena cakap mengira. Katakan awak bawa bas. Bawa bas dari Kuala Lumpur sampai Gombak, naik 8 orang. 8 orang naik atas bas. Dari sini bergerak sampai UIA, turun 3 orang. Mula-mula sampai Gombak naik 8 orang. Dengar? Naik 8 orang sampai UIA, turun 3 orang. Dari UIA dia bergerak sampai Greenwood, naik 10 orang. Tu dia. Naik 10 orang sampai Greenwood. Bas tu bergerak balik sampai di Batu Cave, turun 5 orang. Ingat tak ni? Dengar tak tanam? Semula. Pandai je kita nak ulang Pandai kita nak ulang sekali je bagi tahu. Katakan awak bawa bas dari Kuala Lumpur sampai di Gombak, 8 orang naik. Sampai di UIA, 3 orang turun. Bas bergerak sampai Greenwood, 10 orang naik. Sampai di Batu Cave tadi berapa orang turun? Sampai di Batu Cave, 8 orang turun. Soalan dia, siapa nama driver bas tersebut? Siapa nama driver bas tersebut? Pandai sangat. Jawab. Siapa nama driver bas tersebut? Jawapan 10 orang salah. Bukan jawapan dia orang. Cikgu tanya siapa nama driver bas tersebut. 10. Salah, Fadli salah. Camelia. Salah pula Fadli pula ya. Apa pula nama cikgu pula.
Siapa? Siapa nama driver bas tersebut? Nurlela. Ratu, betul. Nurlela saya, betul. Helena saya, Ifah, betul. Pandai orang ni. Malas aku main teka-teki murid tahun 6. Baik main teka-teki murid tahun 1, 2, 3. Dia orang tak pandai. Cikgu tanya teka-teki ni je. Kuih apa orang makan kat tepi, orang makan kat tengah? Dia tak boleh jawab dah. Kuih apa orang makan kat tepi, tak makan kat tengah? Nama sendiri, betul. Pandailah awak. Ya, kuih donat. Donat lah orang makan kat tepi je. Mana makan kat tengah? Tengah kan kosong. Tadi jawapan yang siapa nama driver bas? Nama awak lah. Kan soalan cikgu kata, katakan awak bawa bas. Awak yang bawa bas, nama awak lah. Apa pula nama cikgu? Tulis Fadli nama cikgu lah. Dia tulis nama Papa Zona. Papa Zona dia jawab. Apa kaitan entah? Papa Zona. Ya, betul lah. Pak Abu. Ada yang cakap Pak Abu. Mantap Pak Abu. Nah, ya Pak Karim. Apa dah. Okey, cukuplah dulu untuk malam ni. Terima kasih semua. Minggu depan kita akan sambung lagi kelas ke-13. Terima kasih yang sudi join, yang sudi share. Siapa nak bagi sagu hati pada usaha cikgu, boleh klik link yang cikgu pin tu, ada nombor akaun. Sekejap lagi pun cikgu akan buat satu post. Boleh juga kirim, nanti cikgu boleh beli hadiah untuk hantar kepada ramai orang. Okey. Itu sahaja untuk kelas malam ini. Bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.